dan salam satu Malaysia. Kami dari Sri Pentas TV3 ingin melaporkan berita mengenai pengangguran yang berlaku di Malaysia. Walaupun kadar pengangguran di Malaysia masih ada di bawah 5%, kerajaan memerlukan mekanisme yang mencapai peluang pekerjaan yang lebih meluas. Penganalisis ekonomi Dr. Madeline Burma berpendapat bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan awal dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan terutama kepada para graduat. Peningkatan ini hanya bersifat sementara dan akan berlaku penurunan melalui program vaksin dan pembukaan semula ekonomi, katanya kepada utusan Malaysia. Menurut Madeline, tanpa tindakan awal, ia menyebabkan ekonomi negara menurun sekaligus pendapatan negara merosot. Kebanyakan yang menganggur adalah mereka yang aktif mencari kerja dan peningkatan ini boleh dikaitkan dengan penurunan pandemik COVID-19 bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia, katanya. Pasaran buruh terus mencatatkan pemulihan stabil pada suku ketiga 2022 dengan kadar pengangguran berkurangan kepada 3.7% berbanding 4.7% pada suku yang sama tahun selepas dan perlahan-lahan kembali kepada keadaan sebelum pandemik. Jabatan Perangkaan dalam kenyataan hari ini berkata bilangan pengangguran turun 18% kepada 611,800 orang berbanding 746,000 orang pada suku yang sama pada 2021. Dari segi penawaran buruh pada suku ketiga 2022, bilangan penduduk bekerja meningkat 3.6% kepada 15.83 juta orang berbanding suku yang sama tahun sebelumnya sebanyak 15.7 juta orang. Pertumbuhan tenaga yang lebih tinggi daripada penurunan kadar pengangguran menyebabkan bilangan tenaga buruh meningkat 2.6% kepada 16.44 juta orang pada suku itu. Justru, kadar penyertaan tenaga buruh terus mengukur sebanyak 1.1 mata peratusan kepada 69.4%, katanya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzzi Mahidin berkata pada suku ketiga 2022, peralihan negara ke fasa endemik mendorong rakyat Malaysia untuk kembali kepada kehidupan hampir normal selepas 2 tahun berjuang melawan pandemik COVID-19. Muhammad Uzzi berkata, pandangan itu tertakluk kepada pelbagai cabaran dalam mengurangkan kesan pertumbuhan yang perlahan dalam ekonomi global dan aktiviti perdagangan serta kesan bencana banjir yang dijangka akan berlaku. Mari kita saksikan data yang telah dikumpulkan. Pengangguran ialah suatu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzzi Mahidin, susulan pembukaan semula ekonomi menjelang akhir tahun 2020, bilangan penduduk bekerja meningkat sedikit berbanding bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan terakhir 2020, walaupun bilangan kes baharu COVID-19 melebihi purata 1,500 kes sehari, aktiviti ekonomi masih dibenarkan untuk beroperasi dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard yang ketat. Mengikut sektor ekonomi, penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan terus mencatatkan trend yang semakin meningkat, terutamanya dalam aktiviti perdagangan, borong dan runcit, kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial, maklumat dan komunikasi dan pendidikan. Walau bagaimanapun, guna tenaga dalam industri berkaitan pelancongan juga menurun. Sementara itu, kategori bekerja sendiri yang merangkumi 15.8% penduduk bekerja terus mencatatkan pengurangan bagi bulan ketiga sebanyak 0.6% kepada 2.4 juta. Keadaan pasaran buruh pada Disember 2020 yang masih dipengaruhi krisis kesihatan dan kesan ekonomi telah memperlahankan momentum pemulihan pasaran buruh. Justru, pasaran buruh pada Disember kekal kompetitif dengan bilangan tenaga buruh meningkat seramai lebih 27,000 orang kepada 15.99 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh KPTB pada Disember adalah pada 68.4%. Okey, baiklah. Mari kita saksikan sahabat kita yang kini sedang berada bersama salah seorang bekas pekerja kilang yang kini sudah digelar sebagai penganggur. Terima kasih sahabat Aina. Baiklah, antara faktor yang signifikan dalam isu ini ialah sikap mahasiswa dan mahasiswi di universiti yang terlalu memilih pekerjaan setelah tamat hari graduasi. Tambahan lagi, terdapat graduan yang mengharapkan gaji yang tinggi dan tidak mahu menerima gaji permulaan yang mungkin rendah pada pandangan mereka. Jika seseorang graduan itu masih bersikap memilih,
mereka akan terus menyumbang dalam peningkatan peratus pengangguran di Malaysia. Dan peningkatan pengangguran ini akan memberi impak negatif dalam pasaran kerja. Secara tidak langsung, limpahan tenaga kerja akan bertambah tahun demi tahun sehingga memberi kesan negatif. Kesan kepada isi rumah adalah masalah yang paling besar kerana ia melibatkan diri sendiri. Bersama-sama saya, wakil dari isi rumah, saudari Aina Syamina, yang akan menjelaskan kepada kita bahawa kesan-kesan negatif pengangguran terhadap isi rumah. Silakan. Baik, terima kasih. Oleh itu, saya rasa kerajaan perlu ambil pendekatan yang berserayat bagi membantu rakyat yang menghadapi masalah pengangguran ini. Kesan pengangguran kepada isi rumah ialah si penganggur akan mengalami masalah kewangan dan menyebabkan hidupnya bergantung kepada orang lain. Mereka juga tidak akan mempunyai wang bagi memenuhi keperluan harian jika tidak bekerja. Okey, baik. Selain dari kesan dari segi kewangan, apa lagi kesan negatif pengangguran terhadap isi rumah? Selain itu, saya dan isi rumah yang lain yang menganggur juga akan menghadapi masalah tekanan jiwa dalam kehidupan. Kesan daripada pemikiran negatif itu, ia menyebabkan kami berasa rendah diri dan kurang keyakinan diri. Masalah tekanan jiwa, kemurungan dan kurang keyakinan ini akan bertambah parah apabila ada makcik bawang yang sering menyindir dan mengata tentang kami yang tidak bekerja ini. Baik, terima kasih kepada saudari Aina Syamina kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Sebagai konklusinya, pengangguran bukan sahaja menjadi masalah kepada para penganggur, malahan menjadi satu isu kepada negara dan keluarga. Apabila masalah pengangguran semakin meningkat dan mendorong kepada peningkatan masalah sosial dan jenayah, ini menyebabkan kemakmuran dalam negara kita akan sukar untuk dicapai. Baiklah, kita kembali kepada sahabat kita yang berada di seri pentas. Saudari Farah. Baiklah, antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah pengenalan program seperti pengajian 2 tahun di universiti dan 2 tahun bersama industri secara praktikal wajar dilaksanakan. Usaha ini bukan sahaja memudahkan pihak industri untuk mendapatkan tenaga kerja, tetapi juga membantu universiti atau kolej kekal relevan untuk masyarakat sertai supaya masa hadapan mereka terjamin. Langkah seterusnya untuk mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia adalah dengan meningkatkan kemampuan pekerja dan graduan secara berkala. Untuk mengekalkan permintaan tenaga kerja tempatan daripada pihak industri, golongan pekerja perlu menambah kemahiran mereka dari masa ke masa. Nilai tambah ini akan menjadi satu perkara yang dilihat oleh majikan sebagai kelebihan untuk terus menggajikan pekerja tersebut. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang berlaku disebabkan pengangguran dan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengangguran di Malaysia. Secara keseluruhannya, kerajaan bertanggungjawab untuk berusaha mencari jalan bagi memulihkan keadaan ekonomi negara yang berada dalam keadaan kritikal. Pada masa yang sama, rakyat hendaklah beri sokongan penuh kepada kerajaan. Jika tiada kerjasama daripada semua pihak, maka kerajaan tidak akan dapat bangkit semula untuk menyelamatkan ekonomi negara. Sekian sahaja dari kami, BTV3. Assalamualaikum.